Welcome to Podcast Tinker, di mana anda sedang menyaksikan podcast yang kat TV, babe. Ada 2 episod 1 minggu. Dahsyat. Okay, alright. Okay, so yes, kalau episod sebelum ni kita sembang pasal filem, acah-acah tahu pasal filem. Episod tapi sebenarnya aku rasa macam sebenarnya bila berborak dekat pasal filem kat office ni, dia agak macam segan sebab Syazwan ada. Ya, sebab Syazwan ada. Syazwan adalah pengkritik filem. Syazwan sebenarnya kalau boleh katakan sebenarnya mentor aku lah dalam pengajian filem ni. Dia tak dengar lagi puji tu. Dia tak dengar lagi. Haikal tengah pujimu dalam podcast. Dia cakap you mentor dia. Macam tu. Okay, sebab sebelum aku kenal Syazwan, pemikiran aku tentang filem ialah sangat one-sided. Bila ada sini tau nak dengar pujian. Pujian sekejap je. Kalau you mentor dia mentos. Teruskan pujian-pujian. Sebab sebelum masuk Tinker, sebelum buat Jom Movie, okay, backstory, masa dulu pergi dengan Syazwan pergi untuk festival filem Jepun tau. Okay. So aku rasakan Syazwan ni pergi nak fun-fun lah. Okay. Tapi bila along the way borak dengan dia, mamak ni kepala otak dia memang filem, babe. Memang filem. Kabel cekang dia semua. Cekang tau. Kabel dia cekang, babe. Orang industri. Tapi nasib baik dia tak dengar kita sembang pasal filem tadi. Itulah sebab mesti dia macam picisan. Betul. Tapi Syazwan yang membukakan aku punya dimension filem. Okay, filem ni kau jangan tengok macam gini je. Syazwan jangan peluk kamera saya. Kamera saya tu masuk TV. Maksudnya dia lah yang membuka kau punya the way how you see film. Betul, gila. Syazwan masa tu kita orang pernah buat ramalan FFM. Time tu ada 11 award ke 12. 10/12 betul. Oh my god, dia selalu kan buat apa ni, apa kita panggil benda tu? Prediction. Prediction kan dekat IG story dia. Mesti betul banyak. Masalahnya sekali dia buat kan dia akan tulis dia punya orang kata review lah. Kau macam apa benda dia mengipik. Tapi maksudnya tu semua isi tau. Cuma bezanya kau punya tahap pemahaman kau tak sama dengan dia. Betul. Alright. Jikalau anda tak nampak betapa dia tengah love tu. Dia tetap nak bagi mini love. Yes, inilah Syazwan, pengkritik filem tersohor Malaysia. Kalau contoh ada FFM nak dekat ke Oscar nak dekat je, kena follow rapat IG. Yes, sebab dia celebrity. Yang ada orang follow, ada orang tiru account. Sumpah orang tak faham kita buat apa. But yes, kita akan masuk ke topik baru hari ini, iaitu apa, Haikal? Tak, ni borak kosong. Okay, tak apa borak kosong. I love borak kosong. Tapi saya nak shout out kepada rakan-rakan yang lain juga, sebab saya dah perasan dekat Spotify. Kenapa kau nak buat penghargaan apa semua? Kau fake doh. Bila masuk TV fake weh. Ada fake ni YouTube kan? Tak, maksudnya sebab kat Spotify aku selalu cannot lah. Macam mana nak teruskan podcast? Terus. Aku selalu craving konten Melayu yang kosong. Maksud aku Melayu, bukan Melayu tu kosong. Maksudnya dia macam kita. Konten yang kosong lah. Konten yang kosong. Sebab aku penat bila aku raw lah ni, raw. Bahasa orang putih dia raw. Okay. Yang baru lepas raw lah. Maksudnya sekarang ni ada 2 yang aku rasa macam ada potential untuk pergi jauh. Yang pertama ialah 3 budak besar. Jangan, ni memang betul. Okay. Ni Abang Man buat. Bang Man. Kenal ke Bang Man? Kenal Bang Man kan? Dia buat podcast. Dan juga Hanan kita dengan Sarancap pun ada juga. And dorang punya topik best, quite interesting. Korang boleh usah. Okay. Sebab aku rindukan konten-konten tersebut. Dan at least kita dah bersaing lah. Oh wow, kita mampu ke kita nak bersaing dengan orang, Haikal? Kita punya podcast tak ada isi. Oh my god. Pasal lah bila dorang pun tak ada isi sangat. Ada isi, cuma kita lagi tak ada isi. Kita lagi tak ada isi. Sebab dia dah tengok kita macam dia orang ni sampah je, kita buat better dari dia orang. Tak ada isi lah. Tapi tak apa. I mean like macam bila orang suka kita, mungkin there's something good out of us lah. Mungkin lah. Ni kira saham pahala lah. Saham, ialah benda-benda saham yang lah. kalau mungkin mencerikan, menghiburkan anda. Betul. Sebab kita dah way past macam fasa-fasa hatred, fasa-fasa angst, apa semua tu. Angst tu apa? Thanks. Kau punya English tinggi sangat tau. Tak tinggi mana. Tu macam bare minimum punya English. Kau tahu tak? Thanks. Itu macam level 1 muat. punya ni. Aku tu check aku punya muat. Aku band 4. Terkejut tak? To be honest, aku terkejut sebab aku band 3. Takkan lah. Sumpah demi Allah aku band 3. Okay, engkau macam teruk. Aku tak pandai English dulu. Tapi serius. Masa ambil muat ialah zaman masa kau tengah study. Yeah. Belajar diploma degree. I wasn't good in English.
And then I'm not like macam really good in English at the moment. Muat ada 6. Bukan tahu 6 level. Tapi exam dia listening, speaking dengan speaking and talking. Listening, speaking dengan ni debate macam debate tu yang cakap ramai-ramai tu kan. Tu speaking kan? Tu speaking lah. Aku tak ingat muat ada 3. Ya ke? Dia 3 bahagian. Satu speaking, satu listening, satu take ni exam macam exam tu. Ni pemahaman. Listening lain, listening dengar. Writing. Oh yes, writing. Teruk kan kita. Okay. Tapi aku band 3. Sumpah demi Allah aku tak tipu. Tapi kau band 3 nak ke band 4 kan? Macam aku band 4 nak ke band 3 tu. Mana ada dia bagi markah gila. Tak ada bagi markah sebab aku dapat tahu, aku dapat result, aku dapat band tu je berapa. Ada lah kat tak ada, aku tak ada, tak tahu. Ada tulis per lagi. Ya ke? Ada. Aku rasa mungkin kau punya batch lama sikit. Aku ni dah ada kot. Tak seingat aku mungkin ada. Tapi yang aku ingat tu aku band 3 je lah. Sebab aku tak nak ingat benda lain. Sebab macam band 3 je teruknya. Dah lah aku ambil English macam tu. Okay, antara 3 tu yang paling menyirap listening. Listening betul. Aku kesian kepada mereka yang pandai English tapi duduk belakang masa muat listening. Tak dengar. Dia bukan macam konsertnya speaker. Speaker dia macam Speaker exam. Speaker exam. Duduk belakang pisang. Okay, bergema. Antara 3 tu, kau rasa aku paling tinggi markah dekat mana? Aku harap bukan speaking. Itulah jawapannya. Jadi itu adalah bias. Apa yang bias? Apa biasnya? Apa yang bias apa? We were talking about muat gila. Bukan GV. Apa GV? GV, yes. Baby girl, support my baby girl. Okay, speaking tu mungkin markah ni kot, markah kesian. Bukan markah kesian, tapi markah participation. Betul. Tapi macam examiner tu dia macam teruk English budak ni, tapi sebab dia nampak macam sebab dia nampak confident, terpaksa bagi markah. Ada 2 cara sebenarnya untuk kau excel masa speaking. Base apa lepas aku dah tahu ni lah, dah ambil lah. Ada orang cakap first thing first, cari geng kau yang kau paling power cakap English. Itu betul dia bukan by gang gila. Dia by aku tak kenal seorang pun dekat dalam ni. Yelah, itu sebab kau ambil dengan orang luar. Sebab aku ambil dekat uni, Haikal. Aku kebetulan tentu dengan classmate aku. So classmate aku ni macam by class lah. Kebetulan sama. Sumpah aku tak kenal siapa pun dekat. Mungkin coursemate, tapi bukan yang rapat dah, bukan geng lah. Bukan yang macam someone yang kau boleh macam nak bismillah. Itu satu. Satu lagi cara ialah jangan beria. Maksudnya? Jangan beria. Bila peluang kau cakap, kau cakap. Jangan semua benda macam kau terpaling tahu English. Sebab kena tahu orang yang examinate tu manusia. Manusia ni akan annoyed je kadang-kadang kalau kau ni over, tak bagi orang lain cakap. So jangan over. Walaupun kau pandai English level band 7 pun kan? 6 je. Kan? Tapi itulah aku band 3, babe. Okay, so apa? Jauh itu lagi apa topik kita hari ni? Okay, dia tak ada topik sebenarnya. Tapi ni benda yang berlaku baru ni yang aku tengok dekat social media, di mana tanya kepada seorang adik kita yang telah memegang rekod dunia untuk kemas beg paling laju. Serius lah? Dia kemas beg paling laju? Ya. Sekejap, aku dah simpan dah. Okay, aku baca Okay. 10 years old Malaysian boy breaks Guinness World Record for fastest Guinness for fastest time to pack a school bag. Berapa masa dia? Dalam ini ditulis 30 something saat. 31.33 saat. Okay, ni kita kena kredit adik ni lah. Adik ni namanya ialah, kejap nama je Sarish Warren daripada Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil Taman Melawati. Dak Melawati. Okay. Dan dia dapat result tu pada Jun 15 2022 dan dia dah dapat sijil tu masa Julai 13 2022. Wait, okay, jap. So many questions. Yang pertama kan, dia kemas beg apa? Beg sekolah? Beg sekolah lah. Sepatutnya dekat dalam award tu tulis kemas beg sekolah. Kan Dia tak boleh betul lah, dia bagi tahu lah fastest time to pack a school bag. School bag.
Okey, aku cuba cari video dia, tak jumpa. Aku tak tahulah apa kriteria. Tapi kita sebagai seorang yang palatau yang nak pemanjang, mungkin dia bawa iPad je kot pergi sekolah. Takkan benda itu. Sebabnya macam kalau mengikut pada zaman aku sekolah dulu, buku yang kena bawa, 1 banyak, 2 tebal, 3 kalau perempuan kan, buka file, bawa file ke? Perempuan nak balik rumah kan, kemas beg kan, nak pergi sekolah, kan kemas beg, borak dulu. So tak boleh 30 saat terlalu singkat. Aku rasa 30 saat tu kau kena faham. Okey, bila untuk memecahkan rekod, tak salah rekod dunia ke, rekod dia akan ada satu orang kata guideline ataupun bukan protokol, tetapi ada benda-benda yang kau kena achieve untuk mengatakan itu ialah rekod yang kau pegang. Aku rasa yang pertama ialah kekemasan. Itu yang pertama lah. Kalau kau je campak je, tak kira lah. Kau lah juri ni. Okey, kau sebagai juri lah ni. Aku rasa sebab aku tak nampak video tu. Okey, kekemasan yang pertama. Yang kedua? Kekemasan. Yang kedua, barang-barang essential. Contohnya kena ada botol air. Mungkin ni mungkin sebab video tak keluar tak ada orang delete ke apa. Stationery, buku. Buku pun mungkin ada dia punya ni. Mungkin dia kena jadual sekolah. Face mask, sanitizer, baju sukan sekolah. Mungkin laju babe. Kalau kau masuk semua benda tu, ada baju PJ apa semua. Macam minima mungkin 5 buku. Sebab logik lah, satu hari kau belajar 5 subjek kan. So minima 5 buku untuk dalam beg. Dan itu juga mungkin diambil kira untuk kepantasan. Kalau adik ni dia kemas beg dia 30 saat, kau bayangkan kalau dia kemas rumah. Mak dia mesti syok babe. Tapi ni dia ada division tau. Banyak benda lah nak kena consider. Sebab dia pegang rekod tu untuk orang yang berumur 16 tahun ke bawah. Mungkin orang yang adult lagi laju lah. Really? Dia under division 16 tahun ke bawah. Kita boleh try. Kemas beg laptop. Content lat dengar Ben. Kemas beg paling laju. Kemas beg paling laju. Adli paling senang aku kemas. Adli mungkin paling ni kot. Sebab dia tak bayarlah, cameo tak berbayar. dekat Malaysia, dekat Guinness Book of Record ada satu rekod terbaru daripada Malaysian Kid, di mana dia mendapat dia breaks dia sebab tu aku band 3. Dia breaks Guinness World Record untuk fastest time to pack a school bag. Berapa dia punya time? 30 saat. 31.33 tadi rasanya. Tu tak nak tahu tak skema dia apa, sebab video tak pernah keluar. So kita patut boleh buat sukan tinker. Kemas beg pergi kerja. Perempuan lah lelaki menang. Kenapa lelaki menang? Aku bengang. Kenapa lelaki menang? Perempuan ada apa? Lelaki straightforward je. Straightforward. Tapi kalau kita, kenapa lelaki straightforward je babe? Apa je nak simpan? Apa je nak simpan? Lipstick. Tak payahlah. Siapa tak salah pun kalau kau nak letak lipstick dalam beg kau. Kita buat social experiment kejap lagi. Boleh? Keluarkan semua benda lepas tu masukkan. Jangan dah. Tak lah, kita tak guna gaduh. Kita settle cara baik. Okey, jangan kita buat. Ni kesenam minggu lepas lah. Lelaki ke perempuan yang kena faham apa. Ni kita lawan. Kita tak payah gaduh. Tengok tak ada seorang follower buat poll yang mana sokong aku ke sokong kau. 100% sokong aku. Tak ada seorang pun sokong kau. Kau kena faham ke landscape kita punya viewer mungkin tentu ramai perempuan yang nak join. Tapi bila aku tengok komen banyak juga macam perempuan kalau ikut cakap Syapa, lepas tu kau ajar saya cakap apa? Syapa dah tak lama lagi jadi Mia. Kau ajar. Tak in what sense maksudnya Mia kan jenis yang macam fight untuk dia punya stand Tak, sekarang ni kita bukan fight. It's just like for conversation punya sake. Alright. Tak payahlah nak trigger sangat. Sekarang ni aku nak tengok kamera mana ni. Banyak sangat kamera kat sini. Kau punya kamera ni je. So lepas ni kita akan buat pertandingan kemas beg. Tapi kena tengok fair lah. Kena tengok. Rasanya kena barang sama. Barang kena sama. Kita ambil satu beg yang memang generik. Barang-barang tu kita tentukan siapa. Boleh. Boleh. Pemenang macam tadi lah, kriteria dia kemas. Semua ada cukup. Tak lah, kalau kau dah prepare, ini semua ada cukup lah. Tak fair lah dia punya tu. Kemas lah. Kemas dan laju lah. Kemas dan laju So Syafa versus siapa ni? Alah, salah aku pula. Aku tak boleh. Tak boleh, saiz badan kena sama. Tak boleh. Apa kena benda saiz badan? Ni bukan boxing. Boxing. Betul tu.
Tak, masalahnya kenalah sama. Macam aku pergerakan terbatas. Kau nak kemas beg, kau duduk setempat je lah. Apa masalah kau? So kita kena buat kategori ke atas 80 kg ke apa ke? Kena atas 80 kg. Okay, kau pick kau nak lawan siapa? Okay. Siapa? Mesti semua bawah 80 kg. Adik kau je lah. Adik aku. Dah kena gender base pula. Gender base. Kau lawan tu lah Kau lawan Apai. Aku lawan Apai boleh. Aku yakin aku menang kalau Apai. Kau lawan Apai. Tapi kita nak melibatkan laptop pun semua. Bahaya babe. Sebab kalau nak cepat tu kan. Laptop siapa beli murah? Sekarang, okay. Sekarang ni kau duduk. Bukan, aku tak faham macam mana laptop tu boleh jatuh. Kau duduk je kot. Tak, sebab kau mengejar masa. Mungkin kau akan macam terculas. Bukan ni sikit ke? Bahaya babe. Kalau laptop tu terhentak. Balik kepada point aku. Benda simple. Tapi di complicated kan? Okay, boleh. Bring it on. Kejap lagi lah. Okay, kejap lagi. See you later. Okay. Alright. Tapi sebenarnya kita sambung boleh Maaf orang TV ni memang macam ni. Tapi sebenarnya adik ni sebenarnya ialah seorang yang overachiever. Weh babe, aku baca kan. Faham. Weh, dia bukan satu rekod babe. Banyak rekod babe. Ya ke? Banyak rekod. Dia pernah rekod apa lagi? Okay. Yang terpantas untuk menamakan kapal terbang punya nama bawah masa 6 minit. Ada 213 jenis kapal terbang nama tau. Boeing 360. Bukan Boeing. Airbus. Bukan Boeing. Betul? Boeing. Bukan Boeing. Boeing macam budak-budak ni. Boeing Boeing. Okay, bukan tu je dapat menghafal macam orang kata macam sebutlah nama dinosaur paling banyak dalam masa 2 minit 36 saat. Nama dunia 200 dinosaur. 200 yang Rex semua tu. Memang power lah. Cuma rekod tu tak tahu under Malaysia ke under Guinness World of Record, tetapi Guinness. Jangan nak genius lah. Mentang-mentang ada tu genius, kau pun buat rekod sendiri. Genius bukan rekod. Dan dia juga ialah rekod title holder. Dia ada 3 pingat emas untuk Pulau Pinang International Invention, Innovation and Design Competition pada 2021 dengan 3 ciptaan dan 1 ciptaan inovatif produk. Babe, he's only like what, 10? Lah, umur dia berapa Tapi sekolah jenis kebangsaan Tamil lah. Sekolah rendah? 10 tahun. 10 tahun. Oh my god, applaud. Inilah masa depan negara kita. Betul. Okay, tapi kan, to be honest kan, kalau kau dia nak start merepek. Tak apa, banyak masa lagi. Kalau kau nak pecahkan rekod, kau boleh pecah rekod apa? Masa aku, kalau aku hidup sekarang bukanlah macam masa dia bayar dia ke. Sekarang. Aku boleh paling cepat convincekan orang dengan fakta yang salah. Okay. Tak, itu boleh masuk rekod ke tak? Boleh. Boleh Tak, Haikal, kenapa kau yakin Sebab tak ada siapa yang pernah yakin dengan kau punya fakta yang salah tu. Siapa pernah kau tipu? Ramai tak? Satu Malaysia pernah kau tipu. Tak, maksudnya kau yakin ke dia tertipu ke dia macam Haikal tahu dah. Macam tu. Kena neutral lah. Macam orang neutral tak kenal aku, aku cakap dia percaya ke tak? Ada pernah? Tak pernah Haikal. Tapi susah babe. Dia kena fikir sebab nak pecahkan rekod dunia ni kadang-kadang tak perlu masuk akal pun. Betul. Okey, apa benda yang tak masuk akal pasal kau? Kau rasa kau boleh, aku boleh dapat rekod ni? Susah juga cakap benda ni tak masuk akal yang aku boleh buat. Aku rasa aku boleh scroll TikTok paling laju. Tak, aku rasa ada lagi orang lain. Mesti ada. Okey, kalau kau apa nak kat mungkin? Okey, kalau aku selain daripada paling cantik. Based on dia bukan apa indikator Guinness. Apa indikator kecantikan tu? Ni bukan Guinness Book of Record, ni Syafa Book of Record. Maksud aku seorang. Sekejap kalau aku, apa benda pelik dalam hidup aku? Dia tak pelik ke? Macam benda tu kau excel benda tu. Aku rasa sekejap, aku excel benda tu yang kena excel lah. Macam barulah kau tahu kau power betul, ke tak. Betul. Apa kau yang rasa? Tapi aku rasa ramai lagi orang ni procrastinate. Kau tak ada benda yang membuat yang kau rasa rekod tak apa? Tak ada. Mungkin tak apa.
Kenapa kau bitter sangat kalau aku tak ada? Jangan paksa. Actually aku tak ada benda yang kat dalam hidup yang aku excel sangat sampai over orang lain, melebihi orang lain. Tapi tak apa Syafa, sebab kita pun sebenarnya walaupun adik kita Saraswaran tadi tu dah pecah rekod, tetapi tiba-tiba ada rekod tu dipecahkan balik pada bulan 7 juga. Ini dekat India. Pemegang rekodnya sekarang adalah Ashwin Sudan. Dia pegang rekod lagi cepat, 19 saat .52 pada 31 Julai. Sumpah aku nak tahu dia orang ni kemas apa, babe. Tak tahulah, tapi dia sebenarnya rekod macam ni kita kena participate juga. Sekejap lagi lah. Mungkin aku dapat kemas beg dalam masa 10 saat. Mungkin boleh jadi. Kan? Tapi apa benda yang dia kemas? Mungkin yang dia kemas tu lain dengan kita tapi selalu dekat website dia akan bagi kriteria apa benda yang kau kena kemas lah. Kita boleh kaji? Boleh kaji. Tak apalah, tu kejap lagi lah. Tetapi aku pernah satu rekod yang kau rasa mungkin macam ialah rekod di mana baling kapal kertas terbang paling jauh. Oh ya, kau pernah cerita dengan aku. Kau cerita juga dalam podcast ni, if I'm not mistaken. Ke podcast bukan, tu kat radio. Kat radio. Pemegang rekod untuk pembaling kertas kapal terbang yang lipat tu. Baling tu ada seorang Malaysian juga. Tahniah. Benda-benda kecil je ni kita kena support. Celebrate. Walaupun orang tak nampak, tapi yelah dalam kas tu nama Malaysia kan. Betul. Kena lah. Okey, itu cerita pasal rekod. Okey. Kita masih lagi ada benda yang meripik nak sembang. Jangan risau. Jangan risau, banyak benda. Banyak benda meripik. Okey, yang seterusnya ialah ini masa tu aku nak cakap dengan Syafa lama dah ni. Okey. Patutnya konten podcast dah lama dah ni. Okey. Tapi asyik dapat datang klien je. Wow. Pancing lagi klien. Okey, masa tu aku tengok dekat satu social media lah. Okey. Dia kan sekarang kan ada satu trend. Okey, ada yang cerita pasal kedalaman laut. Dia buat macam infografi. Okey, ada satu tu aku terlalu. Dia tulis dia tengah benda yang paling kecil di dunia sampailah ke benda yang paling besar di dunia. Okey, paling besar di dunia adalah, aku nak tahu besar dulu. Aku lupa sebab aku tak ambil point yang besar tu. Yang besar, okey. Yang paling kecil dalam dunia apa? Mungkin bangunan lah kot, paling besar kot. Kita ada logik lah, Burj Khalifa ke. Paling besar di dunia planet lah. Ya, betul. Dia punya sampai ke alam Sutramaya. Sutramaya nama bas gila. Cakrawala, sorry. Sutramaya itu nama bas. KL Johor. Sebab masa aku macam terstop. Sebab bila aku baca daripada awal kan, selalu kan macam awal-awal tu kita tahu. Tapi sebabkan dia start daripada mikroorganisma yang kecil, lepas tu aku tengok World's Smallest Snowman. Macam mana dia buat? Okey, snowman tu bila aku baca macam bila aku dapat tahu info tu, aku macam biasa dah ke? Aku Google, babe. Okey. Dan bila aku Google memang wujud. Ini di mana ini under Scientific American, dia punya artikel, World's Smallest Snowman. Scientists claim new record. Okey. It stand just under 3 micrometer tall. Okey, aku ada banyak persoalan. Satu, 3 mikrometer ni macam mana? Mata halus pun tak nampak. Okey, macam mana dia boleh dibuat? Okey, dia buat guna dia carve dengan scanning electron microscope. Aku tak tahu macam mana dia buat snowman ni, tapi ni bentuk dia. Legit, bentuk yang legit. Memang bentuk yang legit. Dia guna scanning electron microscope. Aku rasa ni mungkin orang yang memang yang ambil chemistry ke apa ke tahulah. Dia buat dekat Western Nanophysical Facility dekat Western University dekat Kanada. Dan ini dekat Kanada, dan Todd Simpson yang buat. Dia kata dia buat ni secara tak sengaja pada 2005. Okey. Ni detail sikit lah. Create isolated silica sphere in deposit a solution of them of polymer film pocketed. Tapi masalahnya dia buat tu je. Jap. Masalahnya dia buat mulut tau. Ya. Tak, aku ada banyak soalan dengan snowman ni, patung salji ni. Jap. Yang pertama, apa kebaikan yang boleh bawa kat kita punya mankind? Yang kedua, masih lagi aku tertanya, 3 micrometer tu besar mana? Micrometer is how Okay, kita meter. Bawah meter, sentimeter. Bawah sentimeter, milimeter. Bawah milimeter, Milimeter.
Itu lagu. Okay, aku cari nanometer tadi apa? Micrometer. Micrometer to meter. Okay, dia dah -6. Apa benda -6 tiba-tiba ni? Okay, 1 meter bersamaan dengan 1 juta micrometer. Okay, so dia maksudnya 1/1 juta meter. 1 juta micrometer bersamaan dengan 1 meter. So maksudnya bersamaan dengan 3 micrometer bersamaan dengan 0.0000001 meter. Okay. Acik-acik yang tengah masak dekat podcast kita mesti macam nak menyampah. Apalah dia orang ni kan, tak ada kerja, cari kerja. Tapi ada orang dia lah. Tapi Todd Simpson tu lah. Todd Simpson ni nak kena ni. Tapi okay, ni maksudnya nak cakap macam kita rasa macam benda tu impossible, tapi sebenarnya possible je. Boleh buat. 3. Maksudnya macam ini. Kenapa dia pilih cori? Cepeke. Kenapa dia pilih untuk buat snowman? Kenapa dia tak pilih macam buat benda lain? Aku rasa itu antara yang paling senang. Sebenarnya mungkin kalau dia buat snowman, let's say snowman tadi kan tunjukkan ada 3 bulat je kan? Sebenarnya kalau dia rajin sikit, dia boleh buat caterpillar. Oh, tambah lagi caterpillar. Patutnya hidung tu dia letak carrot, macam dia nak potong 0.000000. Ada hidung ke? Aku rasa ada hidung lah. Dia ada hidung tadi tu, tapi dia tak letak carrot. Oh, di hidung macam plastik surgery-nya. Oh, tapi menarik lah. Give me like more fakta. Lebih fakta-fakta lain. Fakta menarik. Tapi yelah, itu adalah satu fakta yang menarik. Okay, satu lagi fakta. Okay, fakta ini aku jumpa dekat internet juga. Okay, tapi bila kau tak scroll-scroll tu, aku dapat rasakan macam fakta aku bakal ditipu. Dan aku salah seorang rakyat Malaysia yang pernah kau tipu. Okay, fakta dia sebenarnya burung hantu kaki dia lagi panjang. Itu fakta aku yang bagi kau. Oh, dah pernah bagi Aku bagi kat live radio jangan malas boleh. Mana kau cik sekarang? Kalau ni kaki burung hantu tu dia boleh panjang macam sampai dia boleh bersila panjang dia. Bersila. Kita pernah sembang kan bersila. Tapi menarik apa kejayaan dunia yang ada dekat dunia ni. Tapi aku masih lagi tak boleh brain adik tu pegang rekod dunia untuk kemas beg. Kita boleh cuba je. Aku akan aim untuk 10 saat. Tapi kalau 10 saat under division under above 16 berat 80 kg kan. Dia kira ikut umur. Oh, dia kira ikut umur. Kenapa? Apa signifikan dia ikut umur? Sebab aku rasa keupayaan berfikir, keupayaan ability. Sebab macam berlari kan, main bola. Tapi kenapa perlu disegregated kan umur ni? Ini sembang kosong betul-kosong ni. Okay, betul tu, betul. Kalau macam betul juga. Macam kau cakap lah, kalau dia mengikut kapasiti lah kot. Aku rasa sebab mungkin dia ikut capacity of ke sebab orang besar malu kalau budak lagi menang. Mungkin. Tapi satu lagi macam itu dia kata dia macam ambil orang kata apa yang tengah-tengah. Kalau ujung sana, ujung sini, tengah-tengah. Diameter. Bukan diameter. Bukan micrometer. Ni apa ni median. Okey, apa nama dia? Median lah kan. Kod. Orang kata apa tu? Janganlah tanya aku. Average. Susah betul. Purata. Tapi purata maksudnya benda tengah-tengah. Maksudnya tak semua budak contoh bawah 16 tu akan excel melebihi umur dia. So dia terus ada bagi umur. Contohnya kalau macam lumba lari, dia dah buat kajian selama berpuluh tahun. Okey, budak lumba lari tahap contoh 12 tahun, okey, keupayaan dia ini. Contoh dia lumba lari masa dia 14 saat untuk 100 meter. Okey, itu dia macam okeylah, ini kebanyakan puratanya boleh lari. So macam research lah. Research. So bila dia umur 16, okey, ni mungkin keupayaan dia dah naik sikit. Lain lah kalau budak tu boleh jadi maybe sebab dia ada involve fizik apa semua kot. Sebab macam saiz budak dengan saiz dewasa kan lain. Betul. So macam again dia punya kapasiti lah kot. Betul. Dengan kelajuan angin lagi. Keluar angin. Tiba. Tapi sebab pernah je berlaku kalau contoh kau excel your potential dalam setengah umur, kau akan dibawa ke peringkat seterusnya. Contohnya berlaku dekat bola juga. Contohnya kalau engkau masa form 1, form 2, engkau punya bakat tu macam dah bukan ini bakat engkau. Engkau sebenarnya dah bakat bawah 18. Okay. Automatik kau akan main bawah 18.
Oh, macam tu? Betul. Sebab kawan aku seorang macam tu. Dia claim. umur betul. Nama dia Ramizan. Kalau Mijan budak Gombak. Dia dulu masa tu form 2 tapi dia main untuk bawah 18 juga. Sebab kupayaan dia tu sebenarnya boleh diguna pakai untuk kupayaan budak yang bawah 18. Macam tu lah. Sebab saiz dia besar juga budak tak tu? Tak lah, sizing aku je. Cuma bakat lah. Sebab tu dia bagi segregated kan. Kalau open, mampus. Kan? Okay, ni sementara kita habis ni, okay, aku nak bagi orang kata enlightenment. Oh, okay. Kenapa tiba-tiba ni? Aku tu dah penat dah sebenarnya. Aku bukan penat dah, aku okay je. Kau penat dengan aku. Aku penat dengan kau je. Okay, baru-baru ni aku kan tenaga pengajar. Apa? Okay. Aku pergi satu training ni. Yang tu training yang tiba-tiba aku suruh kau buat kerja. Training ni ialah nama dia lah OBE. Aku lupa nama panjang dia OBE. Dan lepas aku masuk training tu, aku baru faham sebenarnya apa yang kita benci dekat lecturer, apa yang kita rasa lecturer tak faham, kita lagi tak faham pasal lecturer. Okay, contoh? Dia memang buka mata aku lah. OBE ni ialah satu sistem yang telah dibuat oleh kita punya ni, pendidikan. Pendidikan punya industri. Di mana ia sebenarnya ialah untuk mengukur dan juga orang kata menjadi satu aras untuk kau evaluate student kau dengan secara lebih detail, dengan orang kata berperingkat. Maksudnya dia lagi advance. Sebab kita assume masa kita masuk, dia punya simpelnya ialah bila kita masuk kelas, bila lecturer kita mengajar, kita rasa macam alah, benda macam ni je nak ajar. Tapi sebenarnya dia ada tahap-tahap dia tau. Okey, dia ada banyak tau. Dia ada PLO, CLO. Ini tak faham. Okey. Contohnya PLO, CLO ni dia okey lah, ini macam cabang. Dia sebenarnya let's say apa aim kau untuk subjek ni? Okey, let's say sebagai seorang lecturer. Sebagai lecturer. Okey, apa aim kau? Contoh aku ajar editing. Aim aku untuk budak pandai editing video. Okey, editing video. So aku tak boleh simply suka-suka buat subjek ke ataupun buat exam ataupun buat assignment yang tidak menjurus kepada apa yang dia nak capai. Okey. Contoh kan, aku kata, aku nak budak-budak ni pandai editing. Tapi aku suruh budak tu buat exam. Make sense tak? Okey. Tak make sense. Okey, tak make sense. Maksudnya kau kena bagi assignment. So maksudnya bila aku tengok kerja lecturer ni sebenarnya sangat berat. Dia sebenarnya bukan sahaja mengajar anak bangsa, tapi nak make sure anak bangsa itu memberikan sesuatu kepada apa yang kau buat masa kemudian hari. Faham? Sebab kau tak faham lagi? Aku faham secara generalnya, tapi yang kau nak cuba kupas adalah sebab sistem dia, bila aku tengok, baru aku faham kenapa kita rasa lecturer ni tak kompeten, kenapa lecturer ni macam tak bagus. Bukan tak bagus. Bukan lecturer tak bagus. Lecturer tu tengah cuba untuk ajar apa benda yang dia nak aim. Cuma kadang-kadang benda tu tak sampai. Mungkin sebab lecturer. Cop, setiap lecturer tu dia kena ada aim yang sama ke ataupun it can like based on subject? Tak, maksud aku kalau katalah subjek kau ada 5 orang lecturer. Selalu ajar subjek, katakan. Katakan. Tiga lah. Kurang sikit. Betul. Memang kena satu objektif yang sama. Tiga-tiga tu kena objektif yang sama. So kalau contohlah 3 lecturer tu, satu lecturer bagus, satu lecturer biasa, satu lecturer tak bagus. Yang tak bagus ni akan ada masalah sedikit untuk mencapai objektif tu. Tu masalah kadang-kadang satu lecturer tu kadang ada core je lecturer. Dia ajar tu je. Dia tak boleh ambil banyak-banyak. Faham? So maksudnya macam dia tak boleh, kau kena ikut. Contohnya lah, nak bagi aku faham, kau ajar video editing. Tapi kau macam assignment kau tak boleh buat pergi field trip, pergi aquarium, macam tu tak boleh? Tak boleh. Dia tak maksudnya dia tak equivalent. Sebab bila setiap institusi pembelajaran dia akan ada audit tau. So audit ni akan tengok bila kau ajar tak benda yang sepatutnya kau ajar, adakah benda ni align dengan misi dan visi institusi tersebut, adakah align dengan orang kata visi dan misi course tersebut, program tersebut. So macam dia memang agak pening, tapi sebenarnya dia membuka minda aku. Tapi dia macam penerimaan lecturer itself terhadap objektif tu berbeza. Ada yang tak suka, ada yang suka. Sebab dia banyak faktor lah. Tapi ada yang nak buat lebih lagi macam tu. Dia kalau boleh jangan buat lebih sangat. Dia contohnya dia cakap, bila kau ajar diploma, jangan ajar dia macam dia budak degree.
Sebab takut bila dia naik degree, takut dia rasa macam it's not challenge anymore. Faham. So memang kau memang betul-betul kena ajar ikut silibus dia lah macam tu. Sebab kadang-kadang sebab ada benda yang kau rasa assignment tu sebenarnya okay, ni assignment degree ni, engkau kena lowerkan level tu. Faham. Sebab dia kata proses pembelajaran panjang. Diploma, degree, master, PhD. So engkau tak boleh macam mengacau sistem tu sangat tau. Sebab sistem belajaran kan berterusan. Takut kalau engkau dah melangkau, dia akan ada masalah. Itu yang mungkin aku macam fikir, patutlah budak-budak rasa macam tak nak sambung belajar sebab dia rasa macam no point. Aku rasa sebab dah tahu macam tu. Sebab aku rasa macam buat apa? Sebab macam aku dah tahu benda ni. Lagi-lagi dengan sekarang ni ialah zaman globalisasi yang di mana kau boleh belajar dekat social media. Faham. Lagilah susah sekarang. Maksudnya contoh level diploma, contohnya diploma, aku ajar engkau basic editing. Padahal basic editing itu mungkin kau boleh belajar melalui internet saja. Belajar sepah dah. Okay. But come datang dengan sekali dengan orang kata could be a blessing, could be a disguise blessing. Tak, maksudnya it could be a good thing or it could be a bad thing. Maksudnya untuk engkau lah, specifically as a lecturer. Maksudnya instead of macam belajar dekat engkau, dia orang boleh source ilmu tu dari luar. Betul. Cuma bezanya kalau kat luar mungkin one to one intimate session tak ada, ataupun mungkin tapi kelas one to one ke? Tak adalah one to one, maksudnya ada presence lah. Dan kau kena fikir, contohnya dalam satu kelas, contoh dalam 20 orang, tak semua akan pergi tengok YouTube dan belajar. Semua kadang-kadang memang dia memerlukan guidance yang lebih rapat. Kan, sebab kadang-kadang boleh contoh kau nak belajar editing. Tapi engkau tak tahu nak start macam mana. So itulah konsepnya bila datang dekat ada lecturer, cikgu, dia akan ajar kau untuk belajar mula-mula ini. Sebab kalau kau buka internet, kau kata how to edit, kau tak tahu nak mana nak start. Itulah fungsinya pembelajaran dekat tempat-tempat macam ni. Sebenarnya engkau sebenarnya macam orang cakap lah, kau tak payah masuk kau boleh je belajar kat luar. Bukan boleh, tak ada masalah. Cuma macam orang cakap lah, engkau belajar ada guru tak ada guru. Faham. Sebabnya ini macam sesuai dengan situasi aku yang baru berlaku pada bulan lepas. Bulan lepas aku baru belajar editing for the sake of macam to make my job easy. To make my job easier lah. So aku belajar editing daripada Mawar. Tapi bila dah belajar editing untuk ni, sikit-sikit aku belajar sikit-sikit. So aku belajar dengan Mawar sikit. Tapi Mawar sebab grumpy kan. So Mawar grumpy, aku akan tanya orang lain lah, macam Mat dan semua adik, semua sikit-sikit lah kan. Lepas tu tiba-tiba aku nak buat kerja dekat rumah. So communication tu susah sikit lah. Macam nak call semua. So aku search dekat internet, YouTube. Aku dapat end goal untuk aku belajar tu dapat, tapi dia berbeza dengan orang ajar dengan kau belajar sendiri. Betul. Betul lah. So aku nampak lah beza dia. Tapi saja je lah aku nak bagi tahu, aku dah pandai letak transition sekarang. Okey lah. Student aku tak ajar kita. Ya ke? Belum lagi lah. Boleh ajak aku jadi ni cikgu. Tapi itulah maksudnya bila kau start, ada orang dah nak ajar. So kau tahu dah, aku dah ada ini. Yes. Bila aku tengok YouTube, aku faham apa benda yang aku tengok ni. Betul, kalau aku tengok YouTube, apa benda ni. Boleh je sebenarnya, tak ada masalah. Cuma mungkin tempoh tu berapa cepat dapat. Tapi tak salah sebenarnya kau dah belajar kat YouTube. But how can lecturer compete with that? Susah lah. Kita kena sentiasa up to date lah. Itu pasal aku sendiri aku rasa macam ada certain lecturer kena update. Macam aku nak cakap dulu, kena update. Update. Kalau kau tak update, kau ajar benda yang lama, betul, kau terus jadi tak relevan dan student akan hilang minat. Kan? Itu je lah. Sebab satu semester to keep sebab kita masing-masing pernah belajar tau. So aku ada macam sepanjang aku punya pengajian, aku ada kelas yang aku suka, ada kelas yang aku tak suka. Kelas yang aku suka adalah of course adalah kelas yang interesting. Dan kelas yang aku tak suka adalah kelas yang of course lecturer tak berapa engage dengan student. Lecturer baik, lecturer aku semua baik-baik tau. Cumanya level of engagement dia dengan student kurang. Betul. Jadinya of course aku akan pergi kelas yang aku suka, dan aku tak pergi jangan contohi saya, dan aku tak pergi kelas yang aku tak suka. Itu cabaran dia sebenarnya. Yes, tapi bila aku dah besar, bila aku dah habis belajar kan, aku selalu terfikir macam mana
macam mana lecturer ni nak compete with each other in order to make sure kelas kau sentiasa interesting. Betul. Itu susah sebenarnya sebab bila kita yelah orang cakap tak lalu tak tahu. Betul. Betul lah bila aku dah jadi lecturer ni barulah banyak persoalan-persoalan yang bermain di fikiran aku masa dalam belajar tu dah terjawab sedikit. Aku dah faham dah. Dah faham dah dapat connect the dot. Susah jadi lecturer sebenarnya. Sebenarnya dia susah juga. Tapi sebenarnya dia fun. Faham. The fun in facts of engkau belajar human skill more. Engkau akan belajar human skill more dekat situ sebab engkau akan jumpa orang-orang yang memang memerlukan engkau untuk belajar. Faham. Macam kita kat office kalau kau nak belajar seorang je. Ini macam mata dan tumpuan tertumpu pada engkau dan engkau kena ada human skill tu. Dan aku amat terima kasih lah kepada institusi yang bagi aku peluang tu lah. Dan aku akan cubalah habis baik lah. Tak nak beritahu mana lah nanti kan takut. Universiti mahal. Okey, itu dia podcast kita untuk episod yang kedua ni. Semoga anda terhibur. Maaf lah ya. Aku rasa konten kali ni macam kurang sikit. Tak to apa, be honest. Dia bukan. Sebab kita agak restricted. Satu lagi kita tengah membiasakan diri kot. Betul macam kita macam start awal-awal tu lah. But tapi kan sebenarnya aku rasa kan aku macam nak buat satu pembaharuan lah dekat aku podcast menerima. ni. Aku menerima. Oh tiba jadi apa pembaharuan ni? itu? Pembaharuan dia aku harap kita tukar location. Betul. Tapi itulah. Sebabnya macam maybe since kita dah keluar TV, so maybe kita boleh demand something good out of this. Boleh studio baru H Live? Dia boleh kita boleh buat kat studio H Live which is tak ramai orang dan tak bising macam gini. Betul. And then location wise aku setting wise aku rasa okay je, perfect je sebab kita ada yang hitam semua tu kan. Betul. So maybe moving forward kita akan buat. And then because macam aku bukan penat, it's just macam now aku dah aku a bit segan bila guest kita nama-nama besar datang dan situasi kita begini. Faham, nampak murah. Bukan nampak murah, I mean like macam as much as kita nak bagi keselesaan. Faham. Because macam sekarang ni aku dengar earphone now. So dengar. noise apa semua aku dengar kan. So imagine kalau buka macam gini dan guest engkau yang bukanlah tak biasa, guest engkau yang di-interview bukan dalam keadaan bising macam ini, tapi datang sini tapi bising mana kita tak boleh control. Satu lagi mungkin ada macam dia nak bagi jawapan yang intimate. Maksudnya macam okeylah aku buka lah, tapi dia rasa tak selesa sebab ramai, terlalu terbuka. So aku rasa kita patut buat something for this kot. Okay, boleh. Kita akan minta bajet lah dalam 40,000 satu episod. Kalau 40,000 aku ajak macam-macam orang deh. Yes. Betul. Tapi macam mana? Ini je yang ada. Ya. So kita nak tengoklah next week kita cubalah Haikal dekat studio H Live. Boleh, tapi masih lagi dengan 2 episod 1 minggu. Yes. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih.